Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya marilah sama-sama kita mengucapkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kelapangan masa kepada kita untuk sekali lagi kita bersama dalam siri pengajian Syariah Al-Islamiyah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kuliah kita pada kali ini kita akan membahaskan satu karya yang dihasilkan oleh seorang ulama dan tokoh Islam yang tidak asing lagi dalam kehidupan kita, iaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Karya yang saya maksudkan ialah Al-Maqasid An-Nawawiyah. Imam An-Nawawi rahimahullah banyak kitab yang beliau hasilkan. Tetapi kitab yang diberi nama dengan Al-Maqasid ini jarang-jarang kita dengar. Kerana kitab ini sebelum ini dia merupakan wujud dalam bentuk manuskrip. Lalu diusahakan oleh seorang ulama yang namanya Syekh Bassam Abdul Wahab Al-Jabi. Dia mengusahakan penerbitan kitab Maqasid ini. Diterbitkan oleh satu penerbit di Beirut, di Lebanon, iaitu Darul Al-Bashair Al-Islamiyah Bil-Taba'ah wa Nashri wa Tawzi' pada tahun 1992. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi sedikit kelapangan masa kepada kita, kepada saya, dan dengan ilmu yang tidak seberapa, saya dapat menghasilkan terjemahan kitab Maqasid An-Nawawiyah ini. Inilah kitabnya, insya-Allah. Kitab yang saya hasilkan diterbitkan oleh Pusat Pendidikan Ahlussunnah wal Jamaah Matin, Ma'had Al-Imam An-Nawawi di Tahfiz Al-Quran Al-Karim, di Perlis ini. Kitab ini, tuan-tuan dan sekalian, Imam An-Nawawi rahimahullah menggariskan 7 maqasid. Maqasid dapat kita fahami sebagai tujuan-tujuan yang perlu kita capai dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala demi kehidupan yang abadi, kehidupan yang bahagia di dunia dan juga kehidupan yang abadi di akhirat. Dan insya-Allah kita berazam, saya sini berazam untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan sekalian untuk kita mengupas buku ini, kupasan yang tidaklah panjang berjela insya-Allah, tapi kupasan yang lebih berupa pengajian kilat. Yang pentingnya kita nak tahu apa yang ada dalam kitab Maqasid Imam Nawawi ini. Melihat kepada tajuk yang diberikan Al-Maqasid, menggambarkan kepada kita bahawasanya ilmu yang terkandung dalam kitab Maqasid ini merupakan ilmu yang tak dapat dipanggil setiap orang Islam mesti ada. Tidak mesti dimiliki oleh setiap orang Islam. Kita perhatikan dalam muqaddimah kitab ini, Imam Nawawi rahimahullah menyatakan kepada kita, fahazi maqasidu nafi'atun. Inilah maqasid, yakni tujuan-tujuan hidup yang memberi manfaat, wa anwarun lami'ah, dan juga cahaya-cahaya petunjuk yang bergemerlapan. Kita sudah maklum maksudnya cahaya ni fungsinya ialah menunjuk ataupun menerangi. Manusia dikurniakan oleh Allah dengan mata. Tapi kalau tidak ada cahaya, mata tidak akan dapat melihat. Kerana mata memerlukan kepada cahaya. Begitu juga kalau ada cahaya tapi tidak ada mata pun tak dapat melihat juga. Jadi sebab itu mata dan cahaya ini saling perlu-memerlukan. Begitu juga hati manusia ini perlu kepada petunjuk Allah, iaitu nur daripada Allah. Kalau ada nur, tidak ada hati tertutup, hati gelap dan sebagainya, tidak akan beri manfaat nur itu. Tapi kalau ada hati tidak dikurniakan nur oleh Allah, maka hati tak akan dapat melihat jalan yang benar. Jadi sebab itu kata Imam Nawawi, kitab yang beliau tulis ini, hadhihi maqasidun nafi'atun. Maqasid, ini tujuan-tujuan hidup yang perlu dicapai dalam hidup ini. Yang mana tujuan ini kalau kita dapat capai akan beri manfaat yang besar pada kita. Wa anwarun lami'atun, dan juga cahaya-cahaya petunjuk yang memberi gemerlapan, yang memberi petunjuk kepada manusia. Seumpama bintang-bintang di langit memberi petunjuk kepada
pelayar-pelayar di lautan yang gelap gulita itu. Jadi itulah, kita akan perhatikan ada 7 maqasid yang cuba disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah, merangkumi keseluruhan ilmu-ilmu yang selalu disebut oleh para ulama pada kita, iaitu ulum fardu ain, ilmu-ilmu fardu ain dalam kehidupan kita ini. Sebagaimana kita sudah maklum, Imam Nawawi rahimahullah ini merupakan manusia yang sangat berkat hidupnya. Walaupun umurnya tidaklah panjang, dia lahir tahun 631 Hijrah, wafat atau meninggal tahun 676 Hijrah, lebih kurang 45 tahun dia hidup. Tetapi Allah SWT mengurniakan kepadanya dengan umur yang tidak begitu panjang itu, hanya 45 tahun, tapi telah menghasilkan karya yang jumlahnya ratusan. Dan karya-karyanya ini diterima dengan baik oleh umat Islam sejak daripada zaman beliau sehingga pada zaman berikutnya dan seterusnya pada zaman kita pada ini. Dan siapa yang tidak kenal dengan himpunan Al-Arba'in An-Nawawiyah, himpunan 40 hadis Imam Nawawi yang dipelajari sebagai asas dalam pengajian matan-matan hadis. Dan itu juga kita juga mengenali sebagai orang-orang yang lahir di Malaysia ini yang bermazhab dengan mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah, semua orang kenal Imam Nawawi, di mana fatwa-fatwanya menjadi fatwa yang mu'tamad. Kitabnya Radhut Talibin, Al-Minhaj, kitabnya Al-Majmu' merupakan kitab-kitab yang menjadi sandaran rujukan ulama-ulama mazhab Syafi'i yang muncul selepas beliau. Dan itu juga beliau telah menghasilkan syarah sahih Al-Muslim, syarah sahih Muslim, kitabnya yang mu'tamad dalam syarah sahih Muslim dirujukan juga. Begitu juga beliau telah menghasilkan kitab Riyadhus Salihin dalam bidang tazkiyatun nafs yang dirujukan kita dalam mencari ataupun dalam membaca hadis-hadis yang berkait dengan penyucian jiwa, ataupun kita sebut juga dengan ilmu tasawuf. Jadi alhamdulillah kita bertuah. Saya sendiri pun rasa amat bertuah kerana dapat menterjemah kitab Maqasid Nawawiyah ini. Dan lebih bertuah lagi saya merasakan kalau dapat membaca kepada tuan-tuan dan puan sekalian untuk manfaat kita bersama, insya-Allah. Kita akan bertemu lagi dalam siri-siri yang berikutnya, siri yang mana kita akan mulakan pembacaan kita ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian boleh dapatkan kita ini. Pembelian secara online kan tidak dijual di kedai-kedai, tidak dijual di mana-mana kedai. Itu hanya boleh dapatkan direct daripada saya sendiri secara online. Boleh lihat macam mana untuk membeli di dalam laman web saya, itu ilmudanulama.com. Dan siri-siri pengajian ini pun saya akan masukkan. Tuan-tuan dan puan perlu ikuti dalam blog, dalam laman web ilmudanulama.com. Ya, insya-Allah sehingga kita bertemu dalam siri berikutnya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.